dipasarkan yang telah berubah menjadi air yang telah diperas. Ada tak? Pernah tak? Pernah tak? Okey, ini kalau kita nampak dekat luar tu bermacam-macam jenis jus yang ada dijual. Tetapi dia tidak sama dengan ini. Sebab ini adalah makanan syurga ilahi. Kalau kita dapat tahu di mana buah delima ini adalah salah satu makanan yang terdapat di dalam syurga. Betul tak? Jadi hari ini cuba kita renungkan juga betapa untungnya kita sebagai manusia yang masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan buah delima sebelum kita mati. Sedangkan di syurga kita sudah ditetapkan buah delima. Jadi adakah anda tidak mau merasa buah delima yang sebenarnya? Ada? Tak mau kan? Okey, jadi di antara di sini di mana jus delima tadi adalah satu jus yang paling terbaik, di mana dia mempunyai satu khasiat yang boleh membantu kepada mereka yang mempunyai masalah seperti penyakit gula tinggi, penyakit manis, penyakit kanser, penyakit gout, buasir. Jadi di mana produk ni tadi, jus delima ni tadi, dia boleh membantu kepada diri kita. Jadi hari ini kalau kita ingatkan dalam firman Allah, berilah makan anak-anak kamu buah delima untuk membantu dia punya lisan ataupun supaya mereka cepat bercakap. Jadi betapa ruginya kita kalau kita ada anak kita tak membagi mereka minum air buah delima ni tadi. Jadi itu kita rugi. Jadi kalau kita nampak di sini, yang buah delima ni tadi mempunyai satu unsur yang paling baik, mempunyai satu keistimewaan. Kalaulah hari ini kita tahu hanya makan buah delima tapi kita tidak tahu kebaikannya. Betul tak? Kakak makan buah delima dah berapa lama kak? Lama dah makan. Berapa lama dah? Di sini berapa orang yang sudah pernah makan buah delima angkat tangan? Saya dari kecil tadi. Makan semua. Cikgu cuma ada 10 helai saja ni. Jadi saya rasa anda boleh berkongsi-kongsi nanti potes dia. Boleh? Nanti satu baris ni anda kongsi dah berbagi ya. Jangan marah. Sebab dia kita bawa banyak. Tak marah. Tapi kalau kita tengok cuba kalau kita dapat baca di belakang ni, sesiapa yang makan buah delima kita di selama 40 hari, iblis, syaitan semuanya tidak akan dapat mengganggu dengan kita. Jadi betapa ruginya kita sebagai manusia kalau kita tidak mau makan buah delima ni tadi, kita sentiasa akan digoda. Jadi di situ kita nampak apa memainkan peranan yang jus delima ni tadi boleh membantu kepada kita. Bukan saja jus delima sebagai penawar untuk diri kita, tetapi dia baik untuk masakan. Pas satu hari ini cikgu nak masak nasi Arab Bukhari delima ni tadi, supaya setiap masakan tu dia boleh jadi satu penawar. Kenapa kita kena ingat dalam hadis? Sebiji buah delima, sebutir jadi penawar. Jadi kenapa kita tidak mau mengambil peluang yang kita ada, yang sudah termasuk dalam Al-Quran, kita biarkan begitu saja. Betul tak? Jadi saya pun tak mau bercakap banyak dalam masa pun kita selunduk. Jadi saya akan panggil, kita punya satu orang di mana kita punya sahabat ni, rakan niaga kita ni, dia mempunyai salah satu penyakit yang amat kronik, yang sukar untuk kita percayai. Tetapi dengan buat daripada surga ilahi itu tadi telah membantu kepada beliau. Jadi pada itu kalau kita ingatkan, tidak ada masalah tidak boleh diselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak diobati kecuali mati. Jadi kalau sudah orang mati itu tak boleh diubat lah. Jadi itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tidak mau memasak, kita menjemput kita rakan niaga kita iaitu Abang Las untuk berkongsikan testimoni beliau tentang penggunaan jus delima. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu selaku Ibu Masuk karena memberi peluang kepada saya untuk bercakap sepatutnya dalam testimoni. Testimoni itu adalah
saya telah terlibat dengan satu penyakit pembuluh jantung sumbat. Gambar ada. Tahun 2008, 2009 saya terlibat dengan pembuluh jantung sumbat kerana kolesterol tinggi. Kolesterol saya tinggi. Jadi apabila masa 2 tahun saya berusaha untuk dapat insurans untuk pergi ke IJN buat pembedahan, buat audiogram. Tapi pada bulan 2 tahun 2010 baru ini saya ditawarkan oleh seorang kawan, Jus Delimon ni, Jus Delimon Pompio. Dia bagi tahu saya, dia kata Jus Delimon ni sudah dapat pengesahan daripada pakar-pakar sebelah barat ni, boleh menyembuh penyakit pembuluh jantung sumbat, iaitu kolesterol. Jadi pada peringkat mula saya ambil lah. Apabila saya ambil selalu menjaga 2-3 hari selang, apabila saya minum apa dia sudah berhenti. Jadi saya tu ambil lah. Saya ambil kapal belah-belah botol. Lepas tu tidak ada lagi perkara yang senang menyerang tu pada bulan 5 sudah senang menyerang. Saya pergi ke hospital, cek balik, dia kata kamu sudah bebas daripada kolesterol. Jadi tidak usah payah lagi untuk buat rawatan ke atas, ke IJN, RM38,000 bayar insurans. Jadi apabila saya sembuh, saya maklumlah kepada pekak Jelima Raya ni. Dia kata pihak pejabat ni nak ambil testimoni, nak jumpa dengan saya, nak masuk gambar dalam majalah lah. Jadi sesudah itu saya jumpa dengan guru dari guru kita ni. Jadi satu hari saya pergi ke pejabat dia dengan seminar, saya tertarik dengan Jelima. Jadi saya rasa saya nak jadi pengedar juga dalam Jelima. Sebelum saya menjadi pengedar kepada Jelima di Kelantan ni dengan isteri saya buat kajian lebih dahulu. Apakah kelebihan Jelima ni yang begitu hebat sekali? Saya disurkan oleh doktor bayar RM38,000 untuk pergi ke IJN buat audiogram, tetapi dengan beberapa belah botol saja kolesterol saya, jantung sumbat saya sudah bebas, boleh macam biasa. Jadi saya berminat. Kalau saya sembuh, saya rasa saya mungkin nak tolong kawan-kawan saya ni. Kalau saya jual ke kawan-kawan aku, kalau sakit dan suruhnya akan menjadi mana-mana. Maka bila saya berminat, dia tawar saya untuk menjadi pengedar video ni. Dan yang menjadi pengedar sebenarnya isteri saya, Ju Langgan. Jadi sebelum saya menjadi pengedar di negeri Kelantan, saya ada pergi kepada rumah seorang guru. Guru ni bukan guru UIA atau universiti ni, dia belajar Mekah, ahli kitab kawan ni. 17 tahun ni di Mekah. Dia buka pondok di sepadan Kelantan. Saya bertanya dia, kenapa dia buat Jelima ni sebenarnya hebat. Nak tahu bagaimana dalam risalah buku Penawar ni, dia kata Jelima ni turun daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia cuma tahu. Ada kitab tahu. Dia ceritalah. Dia kata dia cerita kepada saya, memang Jelima ni adalah satu makanan yang paling istimewa di surga dan dia menjadi penawar di dunia. Dia bukan obat. Penawar. Kalau kita kata macam ni obat penawar. Kalau obat macam Panadol dah, kepala, pening, demam kuning, 4 kali ya. Kalau kita pergi jumpa doktor, dia beri obat ni untuk bekal 4 hari. Kalau dah sembuh, mari pula tukar obat lain. Itu obat. Tapi penawar ni, sebab Jelima ni adalah tertulis dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-An'am ayat 99. Ada tulis dalam ayat 99 dalam surah Al-An'am dan surah Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Dan dengan turunnya ayat maka Rasulullah bersabda, makalah kamu buat Jelima bersama minyak dalam mulut. Maknanya semua itu sekali. Syukur. Kerana akan menjadi pencernaan, menjadi pemulihan kepada seluruh penyakit di badan kamu. Tidak sebut bakar.
Tak tahu nak tinggal pernah tidak banyak obat dia. Kalau obat ni pakai perkara ya. Contoh penawar. Dia ni penawar. Pasal Quran tu ni Nabi sebut jadi sunnatul Rasul. Jadi penawar. Bila penawar ni kalau kita dah ada pakai obat siap kepala dah. Tak kena sambung tu balik. Tapi kalau penawar ni kalau berhenti dia ulang, dia sikit. Bisa ulang. Itu penawar, hebat penawar. Sehingga pujangga doktorat Islam di Mesir menyatakan dalam buku delima boleh mengubah lebih luas penyakit. Itu kata. Jadi memang delima ni ada cerita saya nak kita sebut. Apabila Tuhan memerintahkan satu malaikat kepada malaikat untuk mengambil segenggam tanah. Segenggam tanah ni diambil di satu pak untuk bentuk lembaga adat 7 gunung dia. 7 hasta dah ada dia. Sama tak kelapa lah tinggi dia ni. Bentuk lembaga adat dan lebihan tanah yang dijadikan adat di surga tu dia buat beberapa kali. Yang tertulis dalam Quran tu kalau dia turun tu banyaklah buah berbiji, buah berkulit. Tetapi yang tertulis dalam Quran ada 4-5 perkara yang penting. Yang pertama, tanah lebihan Nabi Adam tu dia buat Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad itulah satu hari nanti akan diturunkan ke dunia bersama Adam apabila Adam melakukan kesalahan kerana pada masa itu akan berlaku. Yang kedua, dia jadikan pokok kurma di surga. Yang ketiga, dia jadi pokok zaitun. Sebab boleh buat pengap zaitun. Pokok kurma ni makanan. Dan anggur merah. Anggur ni satu minum merah. Siapa Tuhan haram anggur di dunia ni separuh kerasulan, maka Tuhan haram anggur tu kerana makanan yang paling istimewa untuk diminum anggur di situ daripada anggur. Syukur siapa mengalir sungai-sungai di bawahnya, sungai Arab. Sedap mengalir. Tapi dia hari ni yang sedap lagi. Yang kelima, yang keempat. Pokok delima. Pokok delima ni adalah satu makanan, satu buah yang paling nikmat dan sedap. Ada makanan. Tetapi satu masa apabila ada diturunkan ke dunia kerana melakukan kesalahan, maka budi jatuh tangan bagi yang suka bang cabut. Biung turun lah. Kok turun ke apa? Kok saya ada dalam kita ada 5 perkara diturun ke masa Hajar Aswad. Masuk pokok kurma, turun di bumi para anbiya, di bumi Arab turun. Sebab dia beranak di Mesir. Dia jumpa ngawur di Jabal Rahmah, dia beranak situ. Jadi tumbuh situ. Tumbuh pokok delima di situ. Pokok anggur di situ. Makanan yang utama anak ada buah pokok bukan sengaja itu. Makanan yang utama dia. Minuman dia daripada buah anggur juga. Berzaitun ni orang baca nak dapat satu minum dia itu. Tetapi delima adalah satu berikut dulu bagi tahu satu makanan pagar taman. Di surga pun dia taman apa delima combi. Jadi di dunia pun kalau dia rumah di situ pun dia macam taman dan sebab makan delima tu asal dia guna untuk pada adat masa itu makan delima tadi lebih habislah untuk delima ni. Apa sebab? Dia turunkan 5 perkara ada hikmah semasa Adam turun. Yang pertama Hajar Aswad. Hajar Aswad ni kalau kita pergi Mekah kita kucuk. Kucuk ni bukan sebagai kucuk. Apabila kita duduk pada masa kita macam mana kan? Tanya mereka. Hajar Aswad kata, oh, sudah dapat ampunan ya Allah. Dia pun tayar macam sini lagi. Macam video-video mereka TV tayar tunjuk ni. Tu dia ni kawan ni Tuhan ampun dia. Sebab dia menyaksikan anak Adam daripada batu macam ni dijadikan ke tanah Adam tadi. Dia menyaksikan hukum kelihatan dia akan ada. Dan batu Hajar Aswad yang dijadikan ke tanah juga keluarnya Makkah. Makkah keluar. Kalau Makkah keluar daripada Hajar Aswad, dia lembut nanti. Kalau ada yang mungkin juga, macam Musa, satu hari dua dah. Buat rumah, tak sebut. Betul? Begitu. Maka hebatnya delima ni. Satu benda turun daripada surga Allah SWT bersama Adam. Lama ada. Saya buat sebut dalam Quran kerana Nabi Muhammad delima itu ada satu makanan yang boleh mengubah sebab daripada Tuhan.
Saya kasih tahu. Sekarang kita Sembilan International Team, dia menganjur telah masukkan arah terkait dengan diri. Sebab saya sebut tadi nama. Ada juga orang yang mampu di sebulan foto tetapi jadi boleh dimasukkan dalam teknis. Ibarat saya selama ini dah sedikit kosong, tetapi nasi terpilih setuju cerita sudah jadi penama. Sebab nama itu sudah. Jadi apabila kita mari dalam masa kampung ini untuk menerang kampung ibu dia ini dan pakar-pakar barat, orang yang makan dalam satu partai, orang sama-sama ini semua ni bukan dari teknik itu, tapi dia makan ini pasal benda yang bukan dari orang makan senang, itu mesti tak ada orang tapi tak sih benar. Okey, dia buka. Lepas tu, kita kata, bukan ini. Tapi kita buat, kita nak pakai baju, mau makan, bau yang buruk kita makan, rumit kita tak cukup main hari belum. Kau jadi orang kita jadi kuahnya tu kau jadi kau lainnya kita tadi akan menjadi dalam aturan masyarakat. Maka hendak sih menjadi jadi wanita, jadi kawin, jadi pecimani. Kok itu masa budak tu, jika ada model, semua saya tahu. Jadi tujuan penyembuhan ini sebagai penawar, kerana dia dapat mengubah kembali suku kita ini. Rubah suku kita ini. Dari kamu yang mesti, mesti lahir api. Sebab kalau kita kata bersama maka penghubung mereka kita masih tidak pokok yang kami nak terima di dunia ini melainkan dia lebih daripada itu dan tidak pokok dari mereka melainkan ada sedikit air sahabi dan daripada banyak buah dalam isi dalam buah dari mana mesti ada satu biji betul-betul bukti teman kita ada mereka dia ada nama banyak dari di Arab ini kondisi yang dia satu ekor, ekor dia kemudian, besar itu. Jadi saya alhamdulillah saya sekarang saya dapat ambil saya membaik sama yang bersama. Gangguan saya, jadi saya syurkan kepada rakan-rakan yang ada cuba mengambil tersebut dan dia akan kesayangan. Siapa yang masuk lebih daripada 10 keahlian di sini, maka bila ada salah satu dipuji, memang akan semua masukkan di nasi kuah itu. Kita kaya aja pun dia masukkan ada restoran di Abu Soja itu. Soja itu kita rumah kita. Ini berdasarkan seorang termasuk kita masuk lagi dulu. Nah, ada kata tu, okey ekspor goi. Mana dia jadi cek lah. Jadi pembedaan ini untuk memperkenalkan kita masuk kampung. Jadi kita nak beri penerangan mana media ini semua apa ada. Sebab ni yang tetapi dia dipanggil pom-metren itu apa? Pio asli. Tak campur sikit air. Kalau tak campur sikit air yang masuk dalam macam mana? Dengan kata sebab dia masih panas. Buat seduk sudah kalau teknologi dia emas dulu dalam dalam. Top kemas. Top tutup tak masuk dalam. Kali bocor ni masuk dalam dia dah kebul. Dia tidak terbuka sebab dia tidak campur sikit air. Kalau dia campur air dia jadi sunat. Nabi kata tak, makalah kamu buat terima bersama minyak dan lemaknya, bersama isi lemak kulit itu akan menjadi pencernaan. Pencernaan itu kenapa? Betul tak? Batu korban didapatkan seperti apa? Nama batu putih, negatif diulang boleh, lebar boleh, nukawat bumi boleh, leset tahu. Hari ini, atau 5 hari, mana
anugerah Allah SWT tersebut dia satu anugerah ilahi. Itu sajalah. Sama saja rasa ada orang lain yang bukan bukan diri kita. Jadi apa yang baik pada Allah SWT, apa yang baik daripada diri sendiri. Saya juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya juga tadi kita punya testimoni yaitu Abang Las.